Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak sekalian. Jadi hari ini bersama dengan cikgu lagi, Cikgu Azli. Dan hari ini kita akan bincangkan sains tahun 4, tajuk mesin dan subtajuknya adalah tuas. Apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu objek pembelajaran kita adalah cikgu letakkan dua sahaja, iaitu mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas. Dan yang kedua, iaitu memberi contoh alatan lain yang menggunakan tuas. Tuas. Apa itu tuas? Tuas adalah salah satu daripada mesin ringkas yang perlu untuk kita ketahui. Jadi tuas digunakan untuk mengangkat atau mengupil sesuatu objek. Tuas terdiri daripada tiga bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Okay, seperti dalam gambar rajah ini, penutup tin bertindak sebagai beban. Manakala hujung pemutar skru yang menyentuh pemutar tin ialah fulcrum. Dan tangan yang menolak pemutar skru ke bawah pula bertindak sebagai daya. Jadi maksudnya, dalam gambar rajah ini, kita dapat kenal pasti bahawa ada tiga bahagian, iaitu beban. Di manakah beban? Beban itu adalah pada penutup tin. Itu adalah bebannya. Okay. Fulcrum pula adalah pada pemutar skru. Di hujung pemutar skru. Itu adalah fulcrum. Dan dayanya pula adalah pada tangan. Tangan yang menolak. Maksudnya ada daya di situ. Jadi apabila kita ada tiga bahagian ini, iaitu beban, fulcrum dan daya, maksudnya ini adalah konsep tuas. Ini adalah satu mesin ringkas. Okey. Ini yang cikgu terangkan sebentar tadi, iaitu konsep tuas. Di mana kita ada tiga bahagian, iaitu beban, fulcrum dan daya. Okey. Konsep tuas, beban ialah sesuatu objek. Okey, yang berwarna biru ni kan, kotak berwarna kuning, ini dikatakan sebagai beban. Mana kita nak beban kita adalah untuk mengangkat ataupun berat sesuatu objek tersebut. Kotak kuning ni kita nak angkat. Jadi maksudnya ini adalah beban kita. Okey. Lepas tu yang kedua, yang berwarna merah, kotak segitiga ni, okey, yang berwarna merah, perkataan warna merah, itu adalah fulcrum. Fulcrum ialah suatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Waktu kita nak angkat kotak kuning ni, fulcrum ni bertindak sebagai penyokong. Penyokong. Dan yang terakhir, pada perkataan warna hijau, daya. Daya ialah tolakan dan tarikan ke atas sesuatu objek yang memberikan kesan. Tolakan atau tarikan. Okey. Jadi kita sebenarnya kita nak angkat kotak kuning. Jadi kita perlukan daya. Kita perlu tolakan atau tarikan dengan keadaan bantuan fulcrum. Fulcrum ini bertindak sebagai apa? Sebagai pengimbang atau penyokong. Okey, cikgu harap anak-anak semua faham. Okey, kita lihat gambar rajah yang seterusnya. Ini ada tiga gambar rajah, iaitu menyapu sampah, mencabut paku dan menyepit ais. Jika kita perhatikan, ketiga-tiga aktiviti ini melibatkan beban, daya dan fulcrum. Tak kira di mana kedudukannya, asal ada ketiga-tiga bahagian ini, jadi kita akan katakan ini adalah tuas. Seperti cikgu katakan, kita lihat gambar rajah. Yang pertama, menyapu sampah. Kita ada fulcrum, daya dan beban. Mencabut paku pun ada daya, fulcrum dan beban. Menyepit ais pun ada fulcrum, daya dan beban. Walaupun di mana letaknya daya, di mana letaknya fulcrum, di mana letaknya beban, tetap juga kalau ada tiga bahagian ini, itu boleh dikatakan sebagai tuas.
Okey, sekarang kita lihat contoh-contoh lain mesin ringkas ataupun tuas yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Ah, Okey, sebenarnya kita gunakan banyak tuas dalam kehidupan. Seperti yang dalam contoh ini, kita ada penobok lubang, kita ada gunting, pemecah kacang, stapler dan kereta sorong. Okey, semua peralatan ini mempunyai 3 bahagian tuas, iaitu beban, daya dan fulcrum. Okey, bolehkah anak-anak semua mengenal pasti di mana letaknya beban, di mana letaknya daya dan di mana letaknya fulcrum? Ini sepatutnya perlu ada ah, kemahiran untuk mengetahui di mana letaknya beban, daya dan fulcrum adalah sangat penting. Jadi boleh berlatih untuk mengenal pasti di mana tempat-tempat bahagian-bahagian tuas tersebut. Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak semua boleh faham tentang tuas. Itu misi ringkas tuas. Jadi, buat lagi ulang kaji. Kalau tak faham, sila ulang lagi video ini supaya kita betul-betul faham. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.